Assalamualaikum semua. Hari ini saya, Sofia dan Afrah akan menceritakan kepada kawan-kawan di luar tentang transformasi tradisi lisan Subbudaya Polis melalui pengenalan teknologi maklumat. Menurut sharing dari Reason pada tahun 1991, Waddington pada tahun 1999, tradisi lisan di dalam kalangan polis sentiasa menjadi medium yang penting di dalam subbudaya polis. Yang kedua, Ong 1982, Edward dan Ski Visit 1990 menyatakan bahawa tradisi lisan secara amnya mempunyai perwatakan daya tahan yang memudahkan mereka untuk kekal dan stabil dari masa ke semasa, serta ia juga menggalakkan perpaduan di dalam kumpulan. Seterusnya, teknologi maklumat akan dimasukkan ke dalam subbudaya polis supaya dengan cara ini ia boleh mengubah watak mereka. Teknologi maklumat juga berjanji untuk mengubah tradisi lisan kepolisian mengikut kepentingan tersendiri. Menurut Goldstein pada tahun 1990 berkata bahawa subbudaya polis ini sering dianggap menjadi sebagai satu halangan kepada perubahan di dalam organisasi kepolisian dan ia juga menjadi punca penyelewengan polis. Menurut Fielding pada tahun 1988, Sharing dan Erickson pada tahun 1991, Waddington pada tahun 1999 berkata bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, konsep subbudaya polis yang sering difikirkan secara tradisional telah disusun semula oleh penyelidik dalam rangka kerja yang pelbagai jenis. Oleh itu, secara umumnya teknologi maklumat ini dapat dilihat boleh mengubah organisasi perkhidmatan polis, iaitu dengan menunjukkan bahawa pihak polis lebih cekap dalam melakukan tugasan. Walau bagaimanapun, teknologi maklumat juga telah menjejaskan beberapa subbudaya polis dengan cara yang tidak diingini. Ini merupakan contoh dialog di mana seorang lelaki cuba untuk membuat laporan kepada pihak polis. Dengan menyatakan bahawa dia telah diserang oleh seorang juvana beberapa hari yang lepas. Dialog ini dia ada menunjukkan bahawa ada unsur jenaka di mana lelaki ini adalah merupakan seorang pesakit mental. Baiklah, seterusnya, ini merupakan contoh pekerjaan polis yang sebenar di mana yang pertama, pihak polis perlu untuk buat pengawasan di sesuatu tempat bagi memastikan tempat itu dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, pihak polis perlu membuat pengawasan terhadap orang yang mencurigakan. Yang ketiga, pihak polis perlu membuat penyiasatan kes ragut atau jenayah. Yang keempat, pihak polis perlu memastikan kes jenayah berkurang seperti kes pecah masuk rumah dan sebagainya. Merupakan contoh dialog di mana satu unit polis sedang membuat laporan bahawa mereka ini sedang menjaga lelaki yang mencurigakan di suatu tempat. Kemudian mereka ini dipuji oleh pegawai atasan atas kerana mereka telah melakukan suatu tugasan dengan bagus dan cekap. 5 tahun yang lepas, terdapat seorang pengkaji mengkaji tentang 2 jabatan polis. Jabatan polis yang pertama mempunyai 25,000 penduduk dengan mempunyai 55 pegawai polis, dan jabatan polis yang kedua pula adalah seramai 180,000 penduduk dengan mempunyai 250 pegawai polis. Dia mendengar satu persatu tip yang dilakukan antara pihak polis dan penduduk di situ. Oleh itu, pegawai polis mendapati bahawa berbagai jenis ragam dengan mempunyai unsur jenaka dan juga laporan polis yang sebenar. Antara kes petikan yang dipilih untuk koleksi pita di mana polis telah menyelesaikan beberapa kes yang agak famous. Jadi mereka telah menyimpan kes-kes ni di dalam pita khas, pita tape. Iaitu antara kes ni ialah mencari pelat kereta yang ternyata dicuri. Yang kedua, pengawasan orang yang mencurigakan yang memecah masuk kereta. Yang ketiga, polis mengejar peragut dompet. Dan yang keempat ialah seorang penghantar yang tinggal di talian dengan seorang pemanggil yang sedang berhadapan dengan orang yang sakit mental yang telah memecah masuk ke dalam rumahnya. Yang kelima, memanggil dan menghantar trafik radio yang berlaku apabila letupan gas meratakan seluruh blok bandar. Yang keenam, siri panggilan dan penghantaran yang melibatkan insiden di mana 2 gadis
yang nampaknya telah dijadikan tebusan oleh teman lelaki dengan pistol. Yang ketujuh ialah panggilan dan penghantaran yang melibatkan penyelamatan pegawai ke atas pemandu lori tangki gas yang terbalik di antara negeri utama meletup. Dan yang terakhir sekali ialah panggilan dan penghantaran polis semasa rusuhan dan gangguan sivil lain yang berlaku kemudiannya dibandingkan dengan petikan daripada siaran radio. Ketenangan suara dalam pita ini boleh didengari sebagai ilustrasi kepolisan sebenar yang dilakukan dengan cekap. Amalan ini dihasilkan dengan cara yang boleh dikenali sebagai secara konkret lah. Jadi macam yang kita tahu, kalau macam komunikasi antara polis yang berada di tempat balai dan di kejadian, mereka berkomunikasi menggunakan alat teknologi lah. Dan bila selalunya kes yang dipilih ni adalah kes di mana polis yang berada di kejadian bercerita ataupun berkongsikan maklumat dengan tenang. Seterusnya, penggunaan clip mic adalah kertas yang berasingan kerana amalan ini memerlukan perincian yang lebih lengkap dan terperinci. Pada asasnya, clip microphone ni adalah indeks teknologi, iaitu maknanya terikat dengan persekitaran perbualan yang berkaitan secara berurutan. Dalam konteks ni, mereka boleh dengarlah sebagai pengakuan terhadap pujian kehadiran pita yang dalam koleksi ni sebagai tambahan kepada pujian eksplisit dan clip mic, menunjukkan bahawa ini adalah contoh penghantaran dan kerja mikrofon yang cukup dikenali sebagai pengejaran kereta. Contohnya macam yang saya bagi tahu tadi, ada polis di balai dan ada polis di tempat kejadian. Jadi mereka menggunakan alat teknologi yang menggunakan mikrofon, iaitu contoh macam walkie-talkie tu. Jadi penghantaran maklumat tu lebih berkesan. Walaupun jelas dalam beberapa keadaan bahawa pegawai barisan menentang penggunaan teknologi maklumat yang dimandatkan secara formal, mereka juga menemui penggunaan teknologi maklumat berkaitan kerja dan berusaha memberikan mereka sendiri, terutamanya untuk menambah tradisi lisan mereka yang kukuh. Kalau ikutkan dulu polis-polis yang dulu, mereka tentang teknologi maklumat, tetapi apabila mereka menjumpai yang penggunaan teknologi maklumat dalam polis ni sebenarnya sangat berkesan. Ada bahagiannya yang boleh membantu mereka juga. Dan sekarang pegawai menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan ataupun menyampaikan pengalaman ini kepada satu sama lain dan kepada rekrut baru, dan juga ia berpotensi kepada penyelidik yang mendapat akses kepada data tersebut. Contohnya macam kan penggunaan tape tu, dia penggunaan walkie-talkie apa semua tu, bila dia orang disimpankan, didokumentasikan dalam satu data ataupun dalam pita, penggunaan jadinya mereka ni akan pilih dululah yang terbaik untuk dijadikan pengalaman ataupun contoh kepada satu sama lain lah. Maksudnya polis antara satu sama lain dan kepada batch rekrut baru, maksudnya yang baru nak jadi polis. Jadi yang baru nak jadi polis ni mestilah awal-awal tu mereka macam mana kan dengan nak jadi polis ni, maksudnya tak dapat gambaran lagi. Jadi dengan penggunaan teknologi ni lah dapat menjadikan contoh kepada mereka, membantu mereka, dan ia juga berguna kepada pengkaji yang ingin mengkaji. Seterusnya, kesimpulan bagi tajuk ini ialah koleksi seperti yang kami bincangkan dekat sini adalah hasil daripada peningkatan kehadiran teknologi maklumat dalam dan luar polis. Mereka menyediakan tingkat yang berharga ke dalam sub budaya polis kerana teknologi ini telah disesuaikan oleh pegawai untuk tujuan mereka sendiri. Sebagai data, butiran kerja polis yang terdapat dalam pita ini biasanya terlepas dalam cerita tentang insiden dan dalam nota lapangan yang dikumpul oleh penyelidik. Selalunya diperhatikan bahawa subkultur pekerjaan polis adalah kuasa yang kuat dan berkekalan. Dekat sini, dengan kehadiran teknologi maklumat, polis-polis dapat menyimpan data-data dan kes-kes yang orang kata kes-kes yang penting lah. Contohnya insiden ataupun kes letupan. Kalau macam zaman dulu, mereka menggunakan yang bukan lisan, mereka tulis. Jadi benda tu adalah mungkin agak lambat sikit. Jadi mereka mula sedar bahawa teknologi maklumat ni memberi kebaikan kepada bidang kuasa polis sendiri. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sebelum kami berundur diri, saya dan Afra ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Maisara binti Syuib, nombor matrik D2021209869.
Nama saya Wasyahul Afrah binti Wan Abdul Rashid, nombor matrik di 2021 2098 683. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share. Bye. Assalamualaikum.